Dan kalau kita tengok dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis Nabi Salman, diriwayatkan oleh Salman Al-Farisi, menyatakan di akhir bulan Syaban itu, maksudnya kalau kita ni minggu depan ni akhir khutbah Jumaat sebelum kita masuk ke bulan Ramadan. Dalam hadis tersebut menyatakan faqal ya ayyuhan nas, Nabi menyatakan wahai sekalian manusia, innahu qad lakum syahrun azim, sesungguhnya sangat hampir, dekat sangat dah ni. Maksudnya minggu yang akhir itu sangat dekat, hampir apa? Syahrun azim, bulan yang agung, bulan yang di sana ada kebesaran dia, dan ada yang Allah di sana ada suatu maksudnya kurniaan Allah Taala, keistimewaan bulan tersebut. Sebab apa? Kalau tengok dalam Quran dia sebut sebagai syahrul Ramadan allazi, bulan Ramadan. Sebab apa? Dalam bulan Ramadan ini sendiri namanya disebut dalam Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billah. Wala haula wala quwwata illa billah. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Yang dihormati Tuan Pengurusi Al-Fadhil, yang muliakan Tuan Imam, Muazzin, seluruh ahli jawatan kuasa surau, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas suara? Jelas? Macam mana? Jelas? Alhamdulillah. Pertama-tama dan selamanya kita merafakkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang berbahagia ini kita dapat sama-sama hadir mendirikan ibadah solat fardu maghrib secara berjamaah. Dan saya kira pada malam ini kita semakin hampir untuk bertemu dengan bulan Ramadan, lebih kurang dalam 6 malam lagi, insya-Allah. Jadi Syaban itu ada 30 hari. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan kepada kita dan Allah Ta'ala memberikan kita peluang dan memakbulkan doa di pohon daripada Imam untuk kita balighna Ramadan, sampai kepada bulan Ramadan dan dapat kita menjalani ibadah dalam bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Dan kalau kita tengok dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis Nabi Salman, diriwayatkan oleh Salman Al-Farisi, menyatakan di akhir bulan Syaban itu, maksudnya kalau kita ni minggu depan ni akhir khutbah Jumaat sebelum kita masuk ke bulan Ramadan. Dalam hadis tersebut menyatakan faqal ya ayyuhan nas, Nabi menyatakan wahai sekalian manusia, innahu qad lakum syahrun azim, sesungguhnya sangat hampir, dekat sangat dah ni. Maksudnya minggu yang akhir itu sangat dekat, hampir apa? Syahrun azim, bulan yang agung, bulan yang di sana ada kebesaran dia, dan ada yang Allah di sana ada suatu maksudnya kurniaan Allah Taala, keistimewaan bulan tersebut. Sebab apa? Kalau tengok dalam Quran dia sebut sebagai syahrul Ramadan allazi, bulan Ramadan. Sebab apa? Dalam bulan Ramadan ini sendiri namanya disebut dalam Quran. Jadi bila nama disebut dalam Quran ni dia cukup special lah.
Baginda Nabi pun Muhammadur Rasulullah disebut dalam Quran, dan nama-nama yang lain lah. Antara kalau kita tengok buah saja, watin wa zaitun. Watin dan zaitun. Tu cukup special. Sehingga kan kalau orang pergi buat umrah, boleh makan buah tin, buah zaitun, bumi yang subur di sana, dan boleh menikmati yang lazat lah. Sebab apa? Namanya disebut dalam Quran. Begitulah Ramadan ni nama yang disebut dalam Quran, makanya Syahrul Mubarak. Sebab tu bulan Ramadan ni banyak nama ulama beri ni. Gelaran-gelari, sebab apa? Dalamnya terlalu istimewa. Dan lebih daripada itu Nabi menyatakan fihi lailatun, pada malam dia, di dalamnya ataupun pada malamnya terdapat, sebagaimana surah Al-Qad yang kita baca adalah khairun min alfi syahr, iaitu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Maka itulah disebut sebagai malam Al-Qadar. Itu malam kemuliaan, malam Lailatul Qadar. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan kita peluang untuk kita melaksanakan ibadah dalam bulan Ramadan dan memperolehi ganjaran yang dikatakan calculationnya adalah lebih kurang 83 tahun, menyamai hampir kepada 44 tahun. Hanya semalam saja beribadah, tapi cukup istimewa. Ini semua anugerah yang Allah Ta'ala kurniakan kepada umat Nabi SAW. Jadi insya-Allah pada malam ini kita akan menyambung perbincangan kita dalam kitab Al-Qawlut Tam fil Ahkam Al-Ma'mum wal Imam, iaitu hukum makmum dan dalam membicarakan hukum makmum dan imam, yang dikarang oleh Asy-Syaikh Imam Ibnul Imad Al-Misri rahimallahu ta'ala. Dan kitab ini diterjemahkan oleh orang kita, iaitu Datuk Syekh Haji Zakaria bin Haji Ahmad Wan Besar, merupakan ahli jawatankuasa fatwa di negeri Kedah. Maka besar sumbangan yang beliau terjemahkan ini, sehingga yang kita dapat mempelajari dan melihat apakah intipati bicara permasalahan dalam perihal makmum dan imam. Dalam kitab ni ada lebih kurang 200 lebih perihal membicarakan. Rupanya terlalu banyak, cabang dia cukup besar. Jadi kita tengok ni sedikit demi sedikit, mudah-mudahan sedikit demi sedikit kita dapat baiki kualiti solat kita, dan mudah-mudahan solat yang kita sempurnakan ini diterima ibadah kita di sisi Allah Subhanahu Taala. Maka bila ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Taala, maka laluan kita sangat hampir untuk kita nak mendapat hisab yang baik di yaumul mahsyar kelak, dan sangat hampir untuk kita memasuki syurga Allah Subhanahu Taala. Mudah-mudahan insya-Allah. Qala muallim rahimahullahu taala wa nafa'ana bi barakati ulumihi fid darain amin rabbal alamin. Syarat-syarat bagi makmum, iaitu dalam membicarakan perihal perkara yang ke-26. Syarat-syarat bagi makmum masbuq, membolehkan potong bacaan Fatihahnya serta dikira mendapat rakaat. Maksudnya bicara berkenaan dengan syarat seorang makmum yang masbuq ini. Kita dah bicarakan sebelum ini, makmum masbuq yang lewat. Maksudnya takrif dia masbuq tu yang datang lambat lah. Kemudian daripada setelah imam menyempurnakan takrif dia adalah fahuwa malam yudrik ma'al imam. Makanya bahasa yang mudah, tak sempat habiskan Fatihah dalam qiyamnya. Alamu mustahil lah kalau orang datang muafiq, orang datang awal, dia akan sempatlah baca Fatihah. Ni lambat, kemudian lah baik. Jadi disebut syarat-syarat bagi makmum masbuq membolehkan potong. Potong ni sebenarnya memutuskan lah, bahasa yang paling tepat. Qata'a ya qata'u. Maksudnya kalau bahasa Arab begitulah, tapi maksudnya memutuskan bacaan. Kan kita baca sembahyang, kita baca bukan kita potong, mungkin sebab dari sudut translation ni lah. Potong apa? Memutuskan bacaan apa? Bacaan Fatihah dia. Serta dikira mendapat rakaat. Oh, maksudnya makmum yang masbuq ni, kita dah bincang sebelum ni, maksudnya kalau datang dia tak sempat nak habis Fatihah, dia boleh tinggalkan. Dan dia tinggalkan Fatihahnya serta dikira mendapat rakaat. Dalam kategori apa dia dapat rakaat? Nanti kita tengok. Dia mesti ada ketetapan dia. Baik. Dibolehkan makmum masbuq memotong, iaitu memutuskan bacaan Fatihahnya serta mendapat ia rakaat itu dengan beberapa syarat.
Maka musannif kita ni nak beri satu guideline kepada kita. Jadi supaya kita nampak di situasi keadaan mana. Sebab masalah cabang dia besar. Kadang-kadang adakah seorang imam tu dia baca Fatihah tak betul. Tiba-tiba makmumnya masbuk ikut dia. Tiba-tiba dia baca sekerat, imam tu baca Fatihah tak betul. Dia dapat tak dapat rakaat. Sebab imam baca tak Fatihah tak betul. Jadi musannif ni cuba untuk merungkaikan. Nanti kita tengok. Baik. Hendaklah makmum itu sempat bertamakninah di dalam rukuknya sebelum imam bangun daripada had sekurang-kurang rukuk. Makanya di sini musannif kata apa? Makmum itu dia datang maksudnya kita tahu masbuk tadi tak sempat nak ambil Fatihah satu. Dan paling minimum dia ni sempat bertamakninah dengan imam. Sebelum imam bangun daripada had rukuk. Baik. Tuan-tuan faham maksud saya? Musannif ni kata apa? Musannif ni kata imam solat depan. Jadi makmum ni maksudnya dia tamakninah ni maksudnya dia mesti sempat tamakninah bersama imam. Ini tangan ni kan. Tangan ni nak ukuran kepada tamakninah ni, tangan ni mesti memegang dua kepala lutut. Ini disebut rohah. Bahasa Melayu rehat. Rohah rehat, betul tak? Saya terjemahlah. Rohah. Tangan ni disebut sebagai kafun. Jadi tangan ini Allah, imam rukuk dah. Allah. Dia pegang lutut ni. Jadi bila dia pegang lutut ni, dia dah sentuh dua lutut, sekira-kira dia duduk ni baca subhanallah, sekalipun badan dia ni tak sempurna lagi. Sekalipun badan dia tak sempurna, tapi dia dah pegang kepala lutut, dia baca subhanallah. Minimum lah. Maksudnya dia bertamakninah. Dia dapat tamakninah dengan imam. Jadi dia dapat rakaat tersebut. Ni saya kata tadi rohah ni rehat. Maksud tangan rehat ni. Tangan ni disebut sebagai kafun. Ataupun takufu. Takufu. Halangan, menghalang. Kita kata jangan Mat, jangan. Kan kita orang kata macam tu kan. Jangan. Itu kasar. Kau ada orang buat macam ni. Jangan main-main. Ada buat ni? Saya tak berani dia buat macam tu. Kasar dia kata. Imam Abdullah buat macam tu. Itu tengok dia masa muda macam mana. Tapi nak cerita, tangan dia disebut takufu. Sebab apa dia takufu ni? Takufu ni sebab dia halangan. Halang, maksudnya kita halang. Jadi tangan ni macam tu juga. Jadi kena pegang kepala lutut. Tadi saya melawak je. Mana ada orang cakap macam ni, tangan. Tapi adalah mungkin masa muda-muda orang tu gangster lah. Dia main. Dia gempak lah orang kata kan. Tapi nak cerita, kita pegang kepala lutut, sekalipun badan kita tak sempurna lagi, sekiranya kita sebut subhanallah, imam pun sami'allahu liman hamidah, maka pada dia dapat rakaat. Tapi kalau selalu juga berlaku, kena tuan-tuan tengok, kadang-kadang kita baru turun ni, pegang kepala lutut, belum nak ready lagi, imam dah naik dah. Ya Allah, kita baru turun. Kira senang mudah, tak dapat rakaat. Jadi bila tak dapat rakaat, tak perlu putuskan solat, teruskan solat. Maka bila imam bagi salam, kita tambah lagi satu rakaat. Kadang-kadang confuse ni. Ada yang pegang lutut, ada yang tak pegang lutut, baca Fatihah ada sampai habis pun ada tak? Maksudnya datang tu kira-kira tak ada baca Fatihah, tapi nak paksa diri baca Fatihah, maka itu perbuatan yang salah. Baik. Maka jika imam mula hendak bangun daripada had sehabis sempurna rukuk, sedangkan ia sempat bertamakninah pada ketika imam sedang bangun daripada rukuk sebelum ia tinggal daripada hadnya, maka makmum itu dikira mendapat rakaat. Nampak? Maksudnya saya kata tadilah, kalau sekira-kira kita dapat tadi, rohah kita ni pegang tangan di kafun, tapak kita ni dia pegang lutut, iman, maksudnya kita dah sekira boleh baca subhanallah. Dia bukan baca lah, maksudnya sekira-kira tempoh tu boleh, maksudnya dapat, macam tu. Tuan-tuan kena tengok tak timing ni. Kadang-kadang kita pun yang confuse kan kadang. Sebab apa kita ni Allah, bukan Allah tu pegang kepala lutut Takbiratul ihram, takbir intiqalat berbeza. Takbiratul ihram mesti Allahu akbar, baru Allahu akbar. Kadang-kadang orang tak angkat lah rakaat yang kedua. Sebab apa? Mungkin nak kejar, nak dapatkan rakaat bersama imam. Tapi takbiratul ihram dia angkat lah tangan. Sebab walaupun angkat tapi sunat kan. Okey.
Baik. Jelas kan? Dan jika syak ia makmum, kena hati-hati kan. Kadang-kadang perbuatan syak ni kena tengok kan. Ni was-was ni. Jadi kalau syak ni kena tengok juga. Baik. Syak dalam fiqh boleh, tapi dalam usul tauhid disebut afillahi syaq. Kan? Tak boleh ada keraguan dalam ilmu tauhid. Adakah wujud Allah Taala? Dalam Quran pun tak sebut perihal kewujudan Allah Ta'ala. Wujud Allah Ta'ala istilah tu tak ada dalam Quran. Tapi bila afillahi syaq, dia orang tu sanksi pun dia tak ada. Mukhalafatuhu lil hawadis, mana ada dalam Quran. Bersaharan Allah Ta'ala dengan benda yang baharu. Baik, tapi nak cerita syak dalam usul fiqh, boleh jadi dapat rakaat, boleh jadi tak dapat rakaat. Boleh jadi ada wuduk, boleh jadi tak ada wuduk. Dalam fiqh dia begitu. Kena tengok situasi dan keadaan. Adakah ia sempat bertamaknina serta imamnya sebelum ia bangun daripada had sekurang-kurang rukuk atau selepasnya? Maka kita syak ni, kita ni sempat tak sempat tamaknina. Kalau sempat dapat rakaat, kalau tak sempat tak dapat rakaat. Baik. Maka mengikut qaul pendapat yang sahih. Qaul ini kita sebenarnya sebut sebelum ni, qaul ini adalah pandangan daripada mazhab daripada Imam Asy-Syafi'i. Maka qaul ini disebut pandangan Imam Syafi'i. Orang lain datang, Imam Syafi'i kata begini. Bila orang tanya, Imam Syafi'i kata begini. Jadi meraihkan kedua-dua ni, semua ini disebut sebagai qaul ini pandangan yang sahih daripada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Maka Imam Syafi'i kata apa? Tidak dikira mendapat rakaat kepada siapa? Orang yang syak. Maka orang tu was-was, dia syak. Dapat, tak dapat, dapat, tak dapat. Maka Imam Syafi'i kata tak dapat. Hujah dia apa? Al-aslu baqa'u makana ala makana. Asal itu kekal. Kalau syak tu maksudnya dia asal tu kekal, tak dapat rakaat. Maka tak dapat. Yalah, senang cerita. Yang sahih, tiada dikira mendapat rakaat. Ataupun kita ni, contoh tadi subuh kan. Lepas subuh nak solat Isra'. Ada lagi tak wuduk, tak ada wuduk. Asalnya tadi kita lepas solat subuh tak buat pun perkara yang membatalkan. Dan kita pun belum apa-apa, maka boleh solat. Makanya kita ada wuduk lah. Tapi bila dah tempoh yang panjang, bila pergi sampai zuhur, ada wuduk, tak ada wuduk. Hukum dia tak ada dah lah. Sebab dah tempoh dah panjang. Kebiasaan dah panjang macam tu, dah qada hajat, sudah itu, sudah dah buat makan dan sebagainya semua, maka tak ada wuduk lah. Kat situ. Maka musoneh nak jawab ni, wa bihadza, maka dengan ini. Maka jawab ini maksudnya dia nak jawab ni, nak bagi tahu. Wajiblah di atasnya, wajibnya atas apa? Atas musalli tu, maksud orang yang mendirikan solat tersebut, tambah 1 rakaat. Maka kena tambah 1 rakaat. Selepas imam memberi salam, maka imam beri salam, salam pertama ke salam kedua nak bangun? Maka kita dah jawab sebelum ni, salam yang pertama pun boleh dan salam yang kedua lagi afdal. Sebaik-baiknya naik adalah salam yang kedua, bukan salam pertama. Takut nanti tiba-tiba imam bagi salam bukan pada tempat dia. Dah kita panik, kita naik atas, rupanya kita ikut imam, rupanya imam belum sekian lah. Boleh berlaku keadaan bagai-bagai. Dan hendaklah sujud sahwi, tambah 1 rakaat selepas imam beri salam, dan hendaklah sujud sahwi. Maka tadi dia syak kan, maka bila dia syak, dia kena tambah 1 rakaat. Bila imam bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, dia pun naik baca Fatihah, rukuk, i'tidal, sujud, duduk antara sujud, baca tahiyat akhir. Maka jangan bagi salam, sujud sahwi. 2 kali sujud. Satu sujud, baru duduk, tak baca pun tak apalah, nak baca pun tak apa, tak salah, tapi perbuatan itu dilakukan. Kemudian baru yang kedua itu adalah bagi salam. Ini adalah pendapat Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Imam Ghazali ni kita biasa, kalau kita tengok kitab Bidayatul Hidayah, kitab membicarakan soal hati, amalan, kita lebih kepada yang mengatakan ini ada adab dan sebagainya, lebih kepada tasawuf lah maksudnya. Tapi Imam Ghazali ini dia juga alim fiqh. Sebab tu orang yang, kalau kita tengok orang yang warok,
orang mustahil, orang yang warak dia tak alim fiqh. Sebab Imam Syafi'i ni pun dia ada kitab Al-Wajiz. Maksud mustahil nak kata apa? Mustahil orang yang tasawuf hebat dia ni, orang yang kita tahulah. Tasawuf hebat ni maksudnya kita tauhid, fiqh dan tasawuf. Tiga ilmu kita belajar. Mustahil orang yang pergi kepada tasawuf dia tak alim fiqh. Maka Imam Syafi'i, Imam Al-Ghazali pun hebat. Maksudnya dia alim. Dalam bidang ilmu fiqh dia alim, maka baru sampai kepada tahap ilmu tasawuf tersebut. Dia juga anak murid kepada Al-Imam Malik Al-Juwaini. Tu Imam Al-Ghazali. Dan berkata Al-Qadhi. Bila kata Al-Qadhi sebelum ni saya sebut Al-Qadhi ni merujuk kepada Qadhi Husin. Tidak dituntut sujud sahwi. Maka ada dua pandangan. Imam Ghazali kata wajib untuk tambah satu rakaat dan di akhir sujud sahwi. Qadhi Husin kata tak dituntut. Tak dituntut untuk sujud sahwi. Kalau kita tengok kedua-dua ni ada dua pandangan. Tapi kalau kita merujuk kepada usul fiqh, dia sebut sebagai digabungkan hukum asalnya. Tapi apa pun sujud sahwi itu sunat. So bila sunat, kita pun tahulah sujud sahwi berlaku 8 perkara. Dalam 8 perkara tersebut yang berlaku, salah satu disunatkan sujud sahwi. Maka seorang itu disunatkan sujud sahwi merujuk kepada pandangan daripada mazhab Imam Syafi'i. Baik. Tapi Qadhi Husin kata la yasjudu. Maksudnya tak ada sujud sahwi lah. Tak perlu sujud sahwi. Tapi tak apalah. Sujud sahwi pun kita tahu sunat, maka tak ada khilaf lah. Cuma kalau kita nak berpegang dengan pandangan yang Imam Ghazali, maka kita dah tahu kita syak tadi, kita kena naik tambah satu. Tapi kalau yang ni begitulah. Naik juga tapi tak perlu sujud sahwi. Beza dia kan sujud atas sujud. Kedua, janganlah ada imam itu berhadas kecil. Imam pun berhadas kecil. Biasalah manusia. Hadas kecil, hadas besar sama juga. Kalau imam itu berhadas kecil, makanya kalau imam itu lepas dia bagi salam, dia bagi tahu, saya solat tadi saya tak ada wuduk. Ini bukan cerita dongeng ni. Kadang-kadang benda-benda macam ni boleh berlaku macam-macam lah. Sebab tu ulama boleh dia tengok permasalahan yang berlaku. Maka bila kadang-kadang orang lupa kan, dia tak ada wuduk. Kita pun kadang-kadang boleh jadi nampak kadang-kadang. Tapi kita kena ni lah. Maka bila imam tu dah bagi salam, dia kata saya tak ada wuduk. Terima kasihlah imam kerana bagi wuduk. Sunat bagi makmum solat semula. Sunat, bukan wajib. Kalau imam kata tadi imam tak ada wuduk, maka makmum itu hanya sunat solat semula. Sebab apa? Sebab imam tu tak menanggung najis pun. Dia kata dia tak ada wuduk. Tapi perbuatan makmum tu memang ada wuduk lah. Tapi kalau imam itu menanggung najis, maka wajib kena solat semula. Kerana begitulah. Sebab hadas kecil ni dia tak nampak. Makmum ni dikira sebagai sah solat. Cuma kalau ada najis pada imam, maka wajib ulang. Baik. Atau hadas besar, dan janganlah ia kafir. Ini cerita soal imam tu hadas kecil dan besar, dan janganlah ia kafir. Maka jika adalah imam itu berada salah seorang daripada mereka, tidak boleh menanggung daripadanya. Menanggung apa? Menanggung Fatihah. Dan daripada makmum itu tidak dikira mendapat rakaat. Kalau imam baca Fatihah tak betul, kita yang datang masbuk ni, Allahu Akbar, sempat tawab minah dengan imam, dapat rakaat? Dapat. Tapi rupanya bila dah bagi salam, orang bercakap imam tu baca Fatihah tak betul. Maka al-imamu dhab, imam itu adalah ikutan, tapi imam itu dia tak boleh, bacaan dia tak sah. Kita datang, kita tak dapat rakaat. Bila kita dah habis salam, orang bagi tahu macamnya sebenarnya kita tak dapat rakaat tu sebab imam dia tak tanggung. Sebab apa? Baca dia salah. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Imam kalau silap kalimah, silap baris, silap huruf, dia perlu betulkan balik. Ar-Rahmanir-Rahim. Kalau dia sebut khim, bagai-bagai semua yang lain tu, maka dia silap, dia kena ulang balik.
Jangan tak ulang. Boleh ulang. As-sab'u masani, 7 ayat yang berulang-ulang. Maka kalau silap satu ayat membawa kepada lahnu jali, maka imam tu kena cepat, kena reverse balik, betulkan balik bacaan dia. Imam lupa ayat, maka jelas lupa ayat, tak sah sembahyang. Contoh. Tapi kalau lupa bacaan dia salah, maka begitulah, maka dia tak boleh menanggunglah makmum dia. Makmum tadi, kalau dia tahu, maksudnya dia kena tambah rakaat tersebut. Sebab tu kalau kita ikut imam, berbeza kita ikut imam dengan ikut kemudian, tak sama. Baik. Kalau kita tengok ikut awal imam, maksudnya kaedah fiqh disebut sebagai apa? Diberikan kemaafan pada pertengahan, bukan di awal. Kaedah fiqh sebut diberi kemaafan pada pertengahan. Kita tak tahu. Tapi kalau kita ikut awal, kita dah tahu. Imam tu betul, tak betul, mufarakah dengan imam. Boleh saja mufarakah, keluar buat solat lain, ataupun nak jaga masalah, nak jaga dari sudut yang lain, mufarakah tapi nampak macam perbuatan imam, tapi tak niat sendiri-sendiri. Jadi kita tengok berbagai. Kadang-kadang orang tu mufarakah dengan imam, dia rukuk, dia sujud. Kita solat sebelah kita ni, dia rukuk, dia sujud, dia tak ikut perbuatan imam lah. Ada juga orang macam tu. Ada setengah tu mufarakah, dia maksudnya dia solat di luar. Dia maksudnya dia putuskan sembahyang lah, tapi dia solat di luar, solat sendiri. Ada yang tengah tu, dia mufarakah dengan imam, tapi dia ikut perbuatan imam. Bukan ikut perbuatan imam, nampak macam dia ikut, dia setting lah. Imam tu baca panjang, dia baca panjang sikit. Lepas tu dia rukuk, imam rukuk, dia rukuk. Tapi dia tak ikut imam pun. Tapi mufarakah dengan imam. Sebab apa? Bacaan imam salah. Bila salah, tak boleh lah nak lantik. Mana-mana pun pemimpin pun, bila dia buat salah, kita tak boleh ikut dia. Itu kaedahnya. Tapi kalau dia buat benda betul, wajib kita taat selagi mana dia tak langgar hukum Allah Ta'ala. Itu kewajipan. Mentaati ulul amri. Itu kaedah tu. Baik. Maka jika imam itu berada pada salah satu daripada mereka, tidak menanggung daripadanya. Baik. Dan makmum itu tidak dikira mendapat rakaat, saya kata dah tadi, kerana imam itu tidak boleh menanggung bacaan Fatihahnya. Dirinya sendiri, bacaan Fatihah dirinya. Imam pun tak lepas. Bacaan dia salah. Maka kena belajar ni. Maka kena belajar dan tak boleh menanggung Fatihah dirinya sendiri. Maka bagaimanakah pula yang hendak menanggung bacaan Fatihah orang lain? Maksudnya itulah keadaannya. Kemudian kalau kita tengok pun ada 8 masalah tak layak jadi imam. Antara dia siapa? Orang kafir tak boleh jadi imam. Orang gila tak boleh. Orang yang mabuk tak boleh. Belum mumayyiz tak boleh. Tapi orang kanak-kanak yang mumayyiz tak boleh jadi imam. Kan imam tarawih kan, kanak-kanak yang dah mumayyiz. Dia kanak-kanak tapi dia dah mumayyiz, dia boleh jadi imam. Maksudnya kita nak solat dengan dia boleh. So tak perlu ada kekeliruan lah. Kemudian makmum sama makmum tak boleh lah. Rupanya kita ingat dia ni nanti dia jadi imam. Oh tak, dia berimam ke orang depan ni, kita tak nampak. Maka tak boleh nanti dia jadi imam. Kemudian diragui. Maksudnya diragui ni kadang-kadang kita solat ni, sah tak sah ni solat dengan dia ni. Bila dia rokok nampak punggung, pentis dia pun nampak suara kecil dia, nampak luruh dia, aurat nampak dari bawah tak batal. Jangan minta yang macam tu pula. Itulah lebih tu, minta. Aurat nampak dari atas, khususnya orang lelaki yang pakai baju pendek. Pakai jenis macam nampak ni muzzle ni. Saya tak pakai lah macam tu sebab saya bukan body. Lepas tu yang belakang. Lepas tu belakang nampak. Bila dia rokok sujud nampak belakang ni. Kadang-kadang nampak luruh. Kita pun tengok kan. Janganlah nanti dia jadi imam. Carilah imam lain. Kalau nak solat macam cari orang lain. Sebab apa? Diragui. Bila diragui tak boleh jadi imam. Kemudian orang yang ummi. Sedap macam mana bacaan pun tak boleh. Tadi saya ada kursus tadi. Ada seorang ustaz bagi tahu. Ada orang tegur. Orang kata ustaz ni baca sedap. Jadi imam tarawih. Dia pun lagi baca Bismillahirrahmanirrahim. Dia akhirkan dia dengung Alhamdulillahirabbilalamin. Gunnah. Sedangkan dia ma'arid li sukun huruf mat yang mati dia mendatang, tak perlu pada gunnah. Maka itu pun penting juga tu. Baca
Sebab ummi ni maksudnya orang yang tak tahu baca. Tapi kalau dah tahu baca tu, kena betulkanlah. Tapi tanggungjawab kita lah untuk memberikan teguran dengan bahasa yang paling baik lah. Dan yang terakhir, yang ke-8 itu adalah orang yang menanggung najis. Baik. Yang ketiganya, dan disyaratkan imam itu tak lupa baca Fatihah. Imam tak boleh lupa baca Fatihah. Kita pun jadi imam, kita takut juga. Takut terlupa satu ayat. Sebab apa? Nak fokus. Nak fokus lagi. Lepas tu kadang-kadang so kena cermat lah supaya kita pun minta jauh lah daripada lupa. Walau satu ayat lupa, tak sah solat. Sebab apa dia? Rukun. Al-Fatihah itu rukun dalam solat. La solata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Maka yang keempat dia, hendaklah rakaat yang makmum masbuk dapat itu ialah rakaat yang dikira bagi imam. Makmum yang masbuk nak kira bacaan dia, rakaat dia tu dia bertamak minah, dia dapat rakaat, mestilah rakaat itu dikira bagi imam. Kalau imam tu salah tak boleh, tapi imam tu betul boleh. Macam tu. Sepentinglah. Nak jadi imam ni bukan mudah ni. Allahu Rabbi. Dalam kampung bukan ramai orang boleh jadi imam ni. Walaupun satu kampung semua boleh, tapi nak pegang jawatan bukan semua orang boleh pegang jawatan. Ingat senang jadi imam. Orang komplain panjang. Baca macam mana tak betul ni. Susah juga. Baca panjang salah, baca pendek salah, dengung tak cukup salah, berhenti tak cukup, gunah tak cukup ni pun salah, betul? Ngaji kan? Dia jadi imam susah kan? Allah. Tapi tak syukurlah orang tegur ni sebenarnya teguran daripada Allah Ta'ala kan. Seorang buat Allah tu, ustaz tu dia kata, sekali tu dia minum air, minum tangan kiri. Dia minum tangan kiri, dia lapik tak lapik kot minum air. Saya minum air dulu. Bismillah. Tapi bila dia minum air tu, dia minum dekat, dia kuliah dekat masjid tu, seorang budak-budak datang. Budak datang dekat dia, bisik kat dia, ustazah kata tak boleh minum tangan kiri. Terkena kawan tu. Terkena kawan tak boleh minum tangan kiri. Dia pun asyik baik. Dia fikir think yang positif. Allah Ta'ala hantar budak tegur aku, dia kata. Allah Ta'ala hantar budak tegur aku. Nampak? Jadi orang-orang tegur kita tu tak apalah, kira penambah baikan lah. Kadang-kadang ikut hati kita semakin umur, semakin orang tegur ni sensitif, betul kan? Semakin terasa hati lah, tak apalah. Jadi macam nak bawa diri tak. Itu teguran tu maksudnya dengan izin Allah Subhanahu Taala. Di sana Allah Taala sayang kepada kita lah tu. Maksudnya adalah kebaikan dia. Baik. Dan jika bangun berdiri imam kepada rakaat yang kelima, maksudnya tadi makmum imam sebut itulah rakaat yang dikira bagi imam. Arti ini kadang-kadang ni masalah yang berikutnya adalah imam tu lupa. Dan jika bangun berdiri imam kepada rakaat yang kelima, maksudnya dia solat zuhur 4 rakaat, solat asar 4, solat isyak 4, kadang-kadang dia bangun jadi kelima. Kita boleh ikut tak kalau imam silap? Nak tengok kita ni sedar tak sedar. Kalau kita tak sedar, tak salah pada kita. Tapi kalau kita sedar imam tu salah tu, lagi tanggungjawab kita tegur subhanallah. Macam tu. Kalau ikut, batal tak solat kita ikut dengan kita sedar. Batal kan? Mana-mana orang tu sebab macam saya kata tadi, pemimpin yang salah tak wajib taat. Pemimpin yang bukan taat lah, maksudnya ikut. Macam tu dah. Jadi imam pun sebagai pemimpin, masa dia buat salah, dia salah kita tegur dia. Luar kita tegur, dalam pun kita tegur. Tapi tegur dengan penuh adab. Dalam solat dididik kita untuk tegur imam subhanallah. Macam tu. Baik. Okay. Kita boleh tegur sampai 3 kali. Kalau imam tu salah, kita boleh mufarakah dengan imam. Maksudnya kita tegur subhanallah, imam tu naik. Ada juga imam yang imam kadang-kadang imam kata tak, baru 4 ni. Sebab tu imam kena guna mata sisi, tengok kiri dan kanan, pandang kiri kanan. Tengok semua orang duduk. Imam tak nak turun lagi. Majority, kita demokrasi kan. Suara majoriti angkat orang pergi parlimen. Dalam solat macam tu kak. Majoriti makmum kat belakang duduk. Jadi imam tak nak turun lagi. Imam kena turun. Kecuali masa kita tegur tu semua orang naik. Macam tu imam jadi pening lah. Macam mana ada teguran subhanallah dalam keadaan semua orang naik. Sebab tu makmum pun kena nak.
jumpa dalam kitab Asyibul Asra. Okey. Subhanallah, batal orang yang betul 3 ayat turut tu. Oh, dia kena macam ni. Okey. Okey. Bila kita tegur, kita kena niat zikir. 3 ayat kita betul batal kita sembahyang. Oh, memang tak batal. Kita tu. Tak, kalau kita niat zikir boleh. Subhanallah. Asyibul Asra tu di Johor dulu tu. Okey. Sebab tu apabila seorang imam tu buat silap dalam solat, lalu dia dah bagi salam. Kalau dalam solat pun dan luar solat, dia bercakap tak boleh lebih daripada 6 patah perkataan atau kalimah. Sebagaimana Rasulullah ni bila solat, tuan-tuan akan jumpa Rasulullah solat lupa nak mandi, hadas besar. Maka anakum Rasul kata tetaplah kamu. Maka keluar, tapi bila keluar benda tu berlaku nak jadi pengajaran. Ulama tengok, oh rupanya bila keluar imam ni nak maksudnya makmum boleh niat kemudian ikut imam. Banyaklah keluar hukum, pecah hukum, tapi nak cerita bila bukan itu tak nampak satu. Macam ni. Bila contoh Rasulullah solat, ditanya oleh sahabat ni maksudnya ditanya oleh sahabat, adakah solat yang Rasulullah dirikan ni dikosarkan ataupun Rasulullah lupa? Nama sahabat tu Zul Yadain. Rasulullah kata tak. Rasulullah yang lupa. Maka kalimah yang Rasulullah kata tak, kalimah Rasulullah kata tu baru 3. Maka tak lebih daripada 6. Maka boleh tambah lagi rakaat, 2 rakaat lagi disambung jadi cukupkan 4. Jadi kita ni bila keluar dalam solat, kalau kita berlaku kesilapan, kalau ada teguran, makanya selalunya kita biasa di luar, teguran mesti kita kata kena 3 orang tegur. 3 orang tegur kita dalam sudut fiqh, maksudnya memang betul salah. Macam tu. Tapi kalau kita ni belum membuka kalimah dalam mulut kita, lafaz kita lebih-lebih 6 kalimah, maka solat kita boleh sambung dalam tempoh masa yang tertentu lah. Macam tu. Jadi yang saya sebut tadi subhanallah adalah kalimah kena niat zikir satu. Tapi kalau imam kita tegur subhanallah, dia tak nak ikut, tak apa. Kita ambil pendekatan konsisten daripada kita memfarakah dengan imam. Jadi imam ni tak nak turun, itu antara dia dengan Allah Ta'ala. Kalau memang sebetulnya dia salah, memang imam tu batal solat. Betul dia salah, imam batal solat. Dan imam yang solat, imam kena qadha balik sembahyang dia. Tapi kalau imam tu betul, itu ijtihad dia dah semasa. Wallahu a'lam. Baik. Azan Isyak sambung sikit lagi. Boleh kan? Habiskan ni Baik. Maka bila sembahyang kepada imam tu berdiri rakaat yang ke-5 pada sembahyang 4 rakaat atau pada rakaat yang ke-4 pada sembahyang maghrib dengan lupa. Maka dengan lupa ni musannif ni kata apa? Maka bila maka ni nak jawab ni. Jawapan dia. Maka membaca ia dengan rukuk, kemudian makmumnya masbuk membaca ia dan rukuk, kemudian makmumnya masbuk mengikutnya, padahal ia mengetahui rakaat itu lebih. Makmum itu tahu bahawasanya rakaat itu lebih. Bila makmum tahu rakaat lebih, nescaya tidak sah ikutannya. Makmum kalau jelas imam tu buat salah, kalau dia ikut batal sembahyang makmum. Sebab apa? Dia dah tahu. Kalau dia tak tahu lain. Okey. Tetapi jika ia tidak mengetahui demikian rakaat itu, nescaya sahlah rakaatnya. Tapi kalau dia tak tahu, sahlah sembahyang dia. Sebab apa? Dia tak yakin. Maksudnya dia tak tahu. Sebab apa? Khusus orang yang masbuk. Orang masbuk tak tahu apa-apa pun. Dia datang kemudian, tambah satu. Kita pun confused lah kadang. Orang yang masbuk, berapa kali dia duduk baca tahiyat. Tahiyat awal dia baca, tahiyat akhir dia baca, tahiyat. Jadi dia pun confused. Ini berapa ni apa semua dia pun tak tahu, tak jelas. Tetapi tidak dikira rakaat itu bagi dia. Sahlah rakaat, sahlah ikutan, ikat ikutan, tapi tak kira rakaat lah. Kalau sekiranya berlaku tadilah 4 atau 5. Dia ikut imam tu, dia tak perlu batalkan solat lah. Imam yang silap sebab dia tak tahu. Tapi sembahyang sah, tapi tidak dikira rakaat. Hanya itulah kesimpulan dia. Baik.
Demikian juga ni maksudnya apa? Imam tak boleh tanggung lah. Jawapannya lebih kurang macam tu lah. Tak boleh tanggung Fatihah. Jika rukuk seorang imam dan tomak ninah ia padanya, dan selepas itu bangun ia pula untuk beriktidal. Rukuk seorang imam dan tomak ninah padanya, dan selepas itu bangun pula ia untuk beriktidal. Kemudian teringat bahawasanya ia terlupa membaca tasbih di dalam rukuknya, maka kembali kepada rukuk semula. Imam tadi dah rukuk dah, dia iktidal. Allah, masa rukuk tadi pergi baca Rabbighfirli. Dia dah naik dah. Lalu dia turun balik. Boleh turun balik? Bacaan dalam rukuk sunat. Dia baca dia kata subhana rabbiyal a'la. Itu bacaan sujud dah. Subhana rabbiyal azim baru betul. Tapi tak apa. Maksudnya kalau dia teringat, dia tak perlu pun turun. Kerana apa? Sangka perbuatan itu harus bagi dia. Tapi kalau makmum tahu imam tadi dah rukuk dah, tidak, rukuk balik. Ini solat gerhana ke apa ni? Maka kalau berlaku kesilapan, imam tak payah ikut imam, makmum tak payah ikut imam lah. Maksudnya tak betul lah tu maksudnya. Boleh tegur lah. Kemudian datang makmum mengikutnya tanpa menyedari perbuatan imam itu dan bertamak ninah ia sertanya pada ini rukuk, maka sahlah ikutnya. Makmum kemudian datang rukuk yang kedua, dia tak tahu. Sah ikutan dia, tapi rakaat tak dapat. Macam tu. Tetapi tidak dikira rakaat baginya. Jadi itulah kira-kira perbincangan kita perihal membicarakan syarat-syarat bagi makmum masbuk, membolehkan potong ataupun memutuskan bacaan serta dikira mendapat rakaat. Jadi saya harap tuan-tuan jelas kan tuan-tuan? Faham Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan. Ada soalan tak ada? Okey, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan sedikit perbincangan kita akan membuahkan hasil yang baik, khususnya untuk kita mendepani perjalanan kehidupan seharian kita, dan banyak perkara yang kita akan lalui dan tempuhi, dan kita melihat situasi dan keadaan. Mudah-mudahan ini juga merupakan suatu ruang dan peluang untuk kita menyempurnakan ibadah dengan sesempurna yang mungkin, insya-Allah. Jadi saya kira cukup sekadar itu. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kurang dan lemah daripada kelemahan bicara ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Tubna ila Allah wa raja'na ila Allah wa nadim